السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Masih dalam tajuk pakaian dan juga perhiasan. Kita sambung muka surat 164. Tajuk dia menginai rambut atau mewarnakannya. 164. Menginai rambut atau mewarnakannya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, di antara perkara yang masuk dalam perhiasan ialah kita mewarnakan rambut atau menginaikannya. Menginai maknanya kita guna inai. Kita guna inai. Zaman Nabi guna inai. Ataupun hari ini kita menggunakan pewarna. Maka disebut sebagai mewarna. Sebab tu tajuk dia dua. Atau menginai rambut atau mewarnakannya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah kita akan cuba baca, tengok apakah pendapat-pendapat ulama dalam tajuk mewarnakan rambut ataupun menginaikannya. Antara perkara yang berkait rapat dengan menghias diri ialah menginai rambut di kepala dan juga janggut yang sudah beruban. Baik, nak bincang ialah yang dah beruban. Maknanya rambut yang sudah beruban. Uban tak ada warna lain lah. Uban warna putih, tuan-tuan. Ada uban warna lain? Tak tahu lah kalau ada. Uban warna putih. Nah, makna bila rambut kita beruban, baru boleh bincang lah bab warna rambut ni. Kalau rambut belum beruban, hitam lagi, tengok keperluan. Kenapa kita nak warnakan dia? Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, bermakna siapa yang rambut sudah beruban, tengok molek malam ni perbincangan macam mana. Pakcik rambut uban tak? Kan tak ada rambut. Malam ni tengok yang rambut putih ni, tengok minggu depan warna apa pula. Minggu depan tengok warna apa pula. Malam ni putih, tak mengaji lagi. Malam ni mengaji, minggu depan tengok warna apa. Biru apa. Baiklah. Jadi yang ada uban lah. Yang tak ada uban tengok lu, tunggu sehingga beruban. Baik, tuan-tuan. Jadi masalah rambut kita nak warna ataupun janggut yang kita nak warna yang dah beruban, macam mana? Boleh ataupun tidak? Sehubungan dengan itu, ada suatu riwayat yang mengatakan bahawa ahli kitab daripada kaum Yahudi dan Kristian,
yang enggan menginaikan rambut yang beruban dan mengubahnya dengan beranggapan bahawa mencantikkan diri dan menghiasinya bertentangan dengan kemahuan ibadat dan agama. Ni dia punya pendeta-pendeta, punya padri-padri dia yang dah beruban, dia tak nak menginaikan rambut yang sudah beruban sebab dikira sebagai bertentangan dengan ibadah dan juga agama. Ni kata mereka lah, ni riwayat menyebut begitu. Sebagaimana sikap para rahib dan ahli zuhud dengan berlebih-lebihan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam meniru sikap kaum itu. Nabi melarang orang Islam, sahabat-sahabat, daripada tiru Yahudi Nasara. Dalam bab apa pun, kita dah ulang banyak kali, Nabi memang tak suka kalau sama dengan Yahudi Nasara. Nanti kita bincang bab janggut pun sama. Kita bincang bab puasa puasa Muharram, 10 Muharram pun sama. Nabi tak nak bagi sama dengan orang Yahudi dan Nasara. Baik, bila Yahudi dan Nasara, dia bila rambut beruban, dia tak nak mewarnakan rambut, maka Nabi melarang sahabat-sahabat daripada meniru orang Yahudi Nasara yang tidak mewarnakan rambut apabila beruban. Makna Nabi suruh warnakan rambut. Nah, apa tujuan? Nak bagi tak sama Yahudi Nasara dan mengikut jalan mereka serta mempunyai sikap yang tersendiri dalam pandangan rupanya. Mana tujuan Nabi suruh sahabat-sahabat tidak menyamai Yahudi Nasara supaya keterampilan identiti orang Islam tidak sama dengan orang kafir. Waktu itu zaman Nabi yang ada kafir di Madinah Yahudi Nasara, tuan-tuan. Yahudi, zaman Allah ni banyak lagi kafir-kafir hak tidak ada zaman Nabi, hak ada zaman Allah. Mana zaman kita Allah ni jangan bagi sama orang kafir, maksud gitu. Jangan bagi sama orang kafir penampilan kita. Baik, kalau zaman Nabi dulu orang kafir Yahudi Nasara tidak mewarnakan rambut apabila beruban, Nabi tak bagi kita tiru dia. Tapi kalau hari ini, kalau dia beruban, dia warnakan rambut, kita tak boleh warna pula. Kok tu pula? Dia tujuan tak nak bagi sama, ada faham? Tujuan tak nak bagi sama. Zaman Nabi macam tu. Kalaulah zaman Allah ni, Yahudi Nasara, dia bila uban, dia warna, kita tak warna pula. Nampak? Dia bukan tetap. Tujuan tak nak bagi sama. Ada faham? Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Nabi tak bagilah sahabat-sahabat supaya tidak mewarnakan rambut. Nabi suruh warnakan rambut untuk menyalahi orang-orang Yahudi. Tengok hadis. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sabda Nabi, sesungguhnya golongan Yahudi dan Nasara, al-Yahud wan Nasara, la yasbighun, tidak menginai, tidak mewarna rambut dan janggut mereka, maka hendaklah kamu berbeza daripada mereka. Tujuan supaya tidak sama dengan orang kafir. Baik, itu hadisnya. Perkara ini adalah diharuskan sahaja. Diharuskan sahaja, bukan wajib. Bukan wajib. Bila kita berubah, wajib warna tak. Sunat pun tidak. Dia kata harus. Diharuskan sahaja, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kerana sebahagian sahabat telah menggunakan inai, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar, Abu Bakar, bila berubah mereka menggunakan inai. Ini antara sahabat yang mewarnakan rambut dengan inai. Dan sebahagian yang lain telah meninggalkannya. Ada sahabat lain tak mewarnakan rambut, seperti Ali radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi bila ada sahabat yang buat, mana ada sahabat yang mewarnakan rambut bila beruban, dan ada sahabat bila beruban dia tak warna, maka hukum dia harus.
Wajib pun tidak, sunat pun tidak. Kalau kata wajib mewarnakan rambut yang beruban, maka mesti sahabat semua akan mewarnakan dengan inai. Nah, semua sahabat akan mewarnakan dengan inai kalau wajib. Dan kalau sunat pun semua mereka akan buat juga, sebab mereka akan buat benda sunat dan wajib. Tapi bila ada sahabat yang buat dan bila ada sahabat yang tidak buat, bermakna wajib pun tidak, sunat pun tidak, hukum dia harus. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis, hukum haruslah, kita kata gitu. Akan tetapi warna apakah yang boleh diinaikan? Kalau kita nak inaikan rambut, kalau nak inai memang warna inai lah. Warna inai warna apa baca? Warna baju baca nah. Warna kemerah-merahan tu warna inai. Kalau kita nak inaikan warna inai lah. Tapi kalau kita nak warnakan, warna apa yang boleh? Yang boleh. Bila rambut kita dah putih, Pak Cik agak-agak nak warna apa? Ha? Tak? Agak-agak lah kalau nak warna apa? Hitam. Ada hati. Ada hati. Rambut asal hitam, kemudian jadi putih, mesti nak hitam balik tu. Ha? Tak mengaji lagi bacaan ni. Malam ni kita nak ulang kaji, rupanya dia tak tahu ni. Ataupun nanti kita tengok ha? Baik tuan-tuan, Pak Cik nak hitam. Daniel nak warna apa? Kalau kita dah uban penuh nantilah, agak-agak nak pakai warna apa? Hitam juga? Ha? Tak mau hitam, lepas tu nak warna apa? Koko. Ha. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tengok ni persoalan, tengok jawapan pada. Baik, adakah dengan warna hitam? Soalan dia. Bila rambut kita dah putih, bila kita nak menginai ataupun kita nak mewarna, adakah dibolehkan dengan warna hitam? Ataupun warna yang lain? Atau semestinya menjauhi warna hitam? Ataupun memang tak boleh, kita kena jauhkan warna hitam, warna lain tak apa, hitam tak boleh? Macam mana? Dia buat tanda tanya. Itu persoalan. Nah. Baik, dia nak hurai. Adapun orang yang sudah tua, jadi Pak Cik muda tak apa. Ni adapun orang yang sudah tua, kata dia. Tua ni kita kata 60 ke atas lah. Nah. Di mana uban-ubannya telah merata di kepalanya. Hitam lebih sikit daripada putih lah. Yang muda ni uban hitam banyak daripada putih lagi lah. Tapi yang dia sudah putih tu mendominasi kepalanya, ataupun putih semua dah. Dan janggut sekali dah putih habis, maka tidak layaklah dia menginai rambutnya yang putih itu dengan warna hitam, Pak Cat. Tapi Pak Cat tak apalah, muda lagi. Kalau orang tua, kalau orang tua, dia tidak layak warna hitam. Bila dia dah putih, dia nak warna boleh, tapi warna lain daripada hitam. Ini pendapat yang kuat lah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Nanti kita baca hadis dia. Nah. Maknanya kalau bukan hitam, agak-agak warna apa dia ni? Koko, okey. Lagi? Merah, okey. Lagi? Orange, okey. Hijau. Biru. Kita kalau nak warnakan rambut, kena warnakan rambut kita dengan warna rambut yang ada atas dunia. Faham tak? Atas dunia ni rambut biasa tengok warna apa? Kalau kita hitam lah. Kalau sebelah Eropah tu, merah, dia koko. Rambut yang ada atas dunia hak asal warna tu. Masalah tak apalah dia jenis warna tu dah rambut dia. Dia rambut warna tu, misai warna tu, bulu kening warna tu, janggut warna tu, bulu ketiak warna tu, betul tak? Dia memang asal dia bulu warna tu dah, seluruh tubuh warna tu. Kah kita rambut je warna koko, misai hitam. Pelik bulu kening hitam, rambut koko. Nampak tak original. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Tapi tak apalah, selagi mana ada warna hak kita warnakan rambut tu, manusia atas dunia ni ada warna itu. Boleh ya?
Tuan-tuan. Tapi ada tak manusia warna biru rambut atas dunia? Mata biru ada. Ada rambut warna biru atas dunia? Tak ada. Maka jangan warna biru lah. Hijau dah hijau, rambut hijau tak ada. Jangan warna hijau. Sebab rambut jenis tu tak ada warna tu atas dunia. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Jadi kita yang tua elakkan warna hitam. Dia boleh warnakan lain daripada hitam, tapi rambut yang ada atas dunia warna tu. Macam tu. Baik. Oleh itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah dan bertemu dengan baginda SAW. Ayah dia ni buta. Baik, waktu itu sedang kepalanya penuh dengan uban. Abu Quhafah ni uban penuh dah, tak ada hitam dah. Kerana terlalu tua. Lantas baginda SAW bersabda, bila Nabi tengok rambut Abu Quhafah, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq ini, rambut dia putih penuh dah. Nah, rambut putih tu perlu pakai kopiah. Rambut putih perlu pakai kopiah. Tak payah dah, rambut tu kopiah dah. Kopiah putih dah, pakailah. Rambut tu rambut, kopiah tu kopiah sunat pakai. Nah, pakai kopiah dapat pahala, tak pakai tak dapat, tak dosa apa-apa. Mentang-mentang rambut putih tak pakai kopiah, rugi tak dapat pahala. Nah, pahala pakai kopiah menutup kepala. Baik tuan-tuan, jadi bila rambut putih Nabi kata apa? Nabi kata ghayyiru haza wa jannibuhus sawad. Nabi bersabda, maksudnya ubahlah ini. Nabi kata ubah ni ubah, tukar warna lah maksud dia. Ubah tu tukar warna dia. Dan bukan dengan warna hitam. Bila nak ubah, Nabi sebut jauhkan warna hitam. Warna lain okey, hitam tak boleh sebab dia tua. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab apa orang tua tak boleh pakai hitam? Sebab akan berlaku penipuan. Islam tak benarkan berlaku penipuan. Kita baca dah bab rambut palsu, penipuan. Sebab tu Islam haramkan. Tua dah, bila rambut dia warna hitam, orang tak pasti dia ni tua ke muda. Nah, umur dia sudah 70, tapi dia ni jenis tak makan tua. 70 dah umur, pencen 10 tahun dah, tapi jenis tak makan tua. Macam pakcik ni 120 dah umur ni, tapi nampak macam 2, 3, 5, 60. Dia jenis tak makan tua. Jadi bila dia rambut putih, dia hitamkan rambut, dia pergi meminang anak orang. Pak mentua tanya umur berapa, dia kata 50. Orang percaya? Percaya. Kalau zaman dulu bukan ada IC. Zaman lah IC ada, tunjuk IC jengkreng ya. Tengok macam 50, tengok IC 75. Nah, tu pun ada orang tertipu. Sebab orang takkan minta IC. Takkan dia nak minta IC. Dia terima je 50, boleh percaya 50 ni. Saya 33. Saya. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tak boleh tipu. Kita akan baca nanti, cuma ulama-ulama kata boleh kalau dia tu tentera. Kalau dia tu tentera, walaupun dia dah tua, tentera hak nak pencen dah 55 contoh, ambil ada tentera sampai 60. Tak ada pun. Contoh dah kalau ada dia nak pencen, dekat-dekat pencen dah tua dah, rambut beruban dah, tapi dia masih jadi tentera untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dibolehkan mereka menginaikan rambut ataupun mewarnakan rambut dengan hitam. Apa tujuan? Supaya musuh takut. Musuh tengok tentera Islam semuanya muda, tengok di rambut tu nampak muda. Sebab rambut hitam semua, nampak muda walaupun tua. Tu aja. Tipu dalam peperangan tak apa. Kita baca dah 3 perkara yang boleh kita menipu. Ulang balik, 3 perkara yang kata boleh ni kita menipu, sama ada pada perkataan ataupun perbuatan. Hak lain pada 3 atau 4 ni tak boleh, berdosa besar. Tipu ni dosa. Yang pertama ialah kita menipu pada 2 sahabat yang bergaduh, kita pergi tipu dua-dua dengan tujuan nak bagi dia baik balik. Boleh, harus. Tipu itu harus. Ataupun kita menipu isteri kita ni lebih. Nah, ada isteri 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang.
suka bergaduh antara satu sama lain macam kucing dengan anjing, kita tipu dengan tujuan dia tak bergaduh, boleh? Dan boleh tipu dalam permainan dan boleh tipu dalam peperangan. Jadi strategi peperangan ialah menghitamkan rambut tentera-tentera yang sudah beruban dengan tujuan untuk menggerunkan musuh, sebab musuh tengok macam tentera ni semuanya muda, gagah-gagah macam tu. Boleh? Baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang tua biasa tak boleh. Ini bagi lelaki lah, tuan-tuan. Perempuan boleh haji? Perempuan sama juga. Cuma perempuan dia bukan nak tunjuk ke orang, sebab dia memang tak boleh buka tudung pun. Hukum asal, hukum haram perempuan menunjukkan rambut dia. Jadi bolehkah dia mewarnakan rambut kalau rambut dia dah putih? Boleh ataupun tidak, hukum dia sama. Tapi kalau suami dia nak dia tukar warna rambut putih jadi hitam, maka dia wajib dia mewarnakan rambut dia untuk ikut arahan suami dia. Baru suami dia balik awal. Tu je. Pakcik sebab apa balik lewat rumah? Bini rambut putih. Contoh imam hak tua-tua, dia baca pendek tu imam tua-tua lah. Dia baca ayat pendek, dia pun tak apa banyak juga. Baca ayat pendek tapi wirid panjang. Wirid panjang pada solat. Hak tu solat panjang dah wirid. Dia wirid panjang dah solat. Solat kul wallah, kuliah. Wirid tu dia. Solat 15 minit, wirid setengah jam. Sebab apa dia lama solat? Wirid saja. Sebab apa lama? Habis wirid, doa pun panjang. Lepas doa tak balik lagi, duduk sembang lagi. Sebab apa? Bini yang rambut putih tu. Malas nak balik. Cemuh. Tu je. Tu tujuan. Tengok imam Buddha macam aku, baca pendek lah. Doa pun pendek. Balik pun awal. Sebab apa? Bini rambut hitam. Jadi perempuan hak sebelah sana, kalau kata rambut putih suami jenis balik lewat, warnakan warna hitam. Mesti balik awal. Kuliah tak main terus. Okey, duduk di rumah. Itu tujuan. Ada tujuan lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dia tak boleh buka lah. Bila dia warnakan rambut warna apa pun, dia tak boleh buka. Cuma untuk suami dia saja. Baik. Jadi Nabi kata ghairu haza wa jannibuhu sawat. Nabi kata ubah rambut ni, uban ni, mana warnakan dengan warna lain, tapi jangan warnakan dengan warna hitam. Baik, muka surat sebelah 166. Sekiranya orang yang belum sampai pada usia tua, mana dia masih muda. Banyak muda-muda dia rambut dia berpenyakit. Muda lagi, umur 20, rambut putih. Sahabat saya hak seumur dengan saya, rambut banyakkan putih habis lah. Saya pun ada putih tapi tak berapa banyak lagi lah, tuan-tuan. Hitam tu banyak, udah putih lagi. Tapi sahabat seumur dengan saya, hak 33 kan. Balik jumpa tu dia habis satu kepala dah putih, dia tak tahan. Ada hal lebih muda 20 putih dah. Jadi ke-20 dia kena penyakit uban ni, dia boleh warnakan dengan hitam sebab tidak ada penipuan. Nak tipu, ke mana ada umur dia 20? Memang yang umur 20 rambut macam tu. Ada faham? So pakcik lah 20 ha? Sebab nak warna hitam kira 20. Mana 40 ke bawah tu kira muda lah, tuan-tuan. 40 ke bawah kira muda. Kalau dia rambut yang sudah putih penuh kepala dia boleh warnakan dengan warna hitam. Kalau dia nak, boleh, tak ada masalah. Tidak ada penipuan sebab umur dia pemuda. Cuma dia cepat berubah saja. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seperti Abu Quhafah, dia tua, maka tidak salah jika dia menginaikan rambut dengan warna hitam. Hak yang muda ni. Dalam perkara ini Az-Zuhri berkata, kami pernah menginaikan rambut kami dengan warna hitam. Ini mewarnakan rambut kami dengan warna hitam ketika masih muda, boleh. Tetapi apabila kami sudah tua, kami tidak menginaikan rambut kami dengan warna hitam. Mana bila dah tua, kami tidak warnakan dengan hitam lagi, warna dengan warna yang lain, dia berhitam. Mungkin koko ataupun merah. Inai biasanya merah. Baik.
Itu yang pertama lah. Yang pertama. Yang kedua, pada hakikatnya sebahagian ulama salaf, ulama dulu telah membenarkan inai dengan warna hitam. Antaranya Sa'ad bin Abu Waqqas, Uqbah bin Amir, Al-Hasan, Al-Husain cucu Nabi ini, Jarir dan lain-lain lagi. Pendapat ni harus warnakan hitam. Nah, tapi tidak kuat sebagaimana pendapat yang pertama. Baik, di antara para ulama ada yang tidak membenarkan menginai dengan warna hitam kecuali ketika berjihad, tadi saya sebut tadi, berjihad fi sabilillah untuk menggerunkan musuh dan menakutkan mereka, kerana apabila melihat askar-askar Islam semuanya muda-muda. Itu pendapat-pendapat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi hari ini hak duk warna rambut hari ni geng-geng muda, uban pun tak ada. Dia warna rambut macam-macam color. Paling dahsyat color apa? Traffic light. Sebelah sini hijau, hak tengah ni merah, hak tepi ni warna kuning. Itu nama dia rambut style traffic light. Traffic light style. Boleh ke gitu? Ada masuk dalam buku perbincangan. Dia bukan ada uban, dia warnakan rambut ikut barat, ikut artis-artis hak dia minat. Bukan ikut Nabi pun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, hati-hatilah kita bincang bab apa? Bab hak beruban. Anak-anak muda lah hak mewarnakan rambut, bukan ada uban pun, dia ikut style, ikut trend. Bukan ikut sunnah pun. Nah, itu masalah lain. Tuan-tuan, jadi kita ikut sunnahnya ialah bila kita beruban, kita Nabi suruh kita ubah warna uban tu jadi warna lain. Elakkan warna hitam. Tapi ada atau tidak hari ini dalam masyarakat kita, di Malaysia secara di dunia secara umum dan khususnya di Malaysia ni, orang yang tua yang rambut dia uban ubah kepada warna lain ada? Baik di Korea kita, derga ni, berapa orang yang umur 60 ke atas yang rambut dia putih, dia colorkan ataupun dia warnakan dengan merah. Okey pun tak. Jadi dia menjadi satu uruf kepada kita. Uruf maksud dia sudah jadi satu adat kita. Bila rambut uban putih, biar gitu saja. Tidak diinaikan, tidak diwarnakan. Ulama-ulama kita pun tak ramai yang menginaikan rambut. Jadi adat biasa kita tidak menginaikan. Jadi tak apalah, ikut uruf. Sebab ulama pesan kalau walaupun dia sunnah untuk kita tukar warna, tapi oleh kerana bi'ah suasana kita hidup ni, orang tak mewarnakan rambut, bukan jadi satu trend. Mewarnakan rambut, bila kita buat jadi pelik lah. Jadi pelik lah sikit. Jadi tak payah buat. Kecuali semua hak ustaz ni semua geng rambut putih, warna inai semua, jadi tak. Tapi kalau kita saja jadi macam pelik lah sikit, ganjil sikit. Walaupun dia sunnah tapi ganjil pada orang, maka tak payah buat lah tuan-tuan. Kalau nak buat pun tak apa, tidak jadi masalah apa-apa. Baik, cuma jadi pelik dan ganjil sikit. Tengok misai merah, janggut merah, tak apa lagi kalau mata merah lah gitu. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi terpulang pada kita lah. Sama ada kita nak buat ataupun kita nak ikut adat kita biasa tak buat, terpulang pada kita. Tak jadi benda besar sangat lah. Baik. Baik, terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar radhiyallahu anhu. Inna ahsana ma ghayyartum bih asy-syaiba al-hinna'u wal katamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkannya. Maksudnya sebaik-baik bahan yang diguna untuk menyemir uban, mewarnakan uban, ialah pokok inai dan katam. Ini zaman Nabi lah, pokok inai dan katam. Dan kita hari ini pun kebanyakan kalau ulama mewarnakan rambut, dia akan menggunakan inai. Sebab tu nampak dia macam merah gitu. Baik, katam ialah sejenis tumbuhan yang mengeluarkan cecair yang berwarna hitam. Katam ni hitam. Yang hampir kemerah-merahan, tapi hitam tu hampir kemerah-merahan, yang terdapat di Yaman pokok ni. Manakala inai kita ada di Malaysia ni pula selalunya berwarna merah.
Baik, ada khabar daripada Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu menginaikan rambutnya dengan inai dan katam. Beberapa kali dia dua-dua dia buat. Manakala Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pula selalu menginaikan rambutnya dengan inai semata-mata merah sahaja. Kita pulang pada kita. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalaulah kita rasa nak mewarnakan rambut, tak apa, dan kita tak nak pakai inai, kita nak pakai warna lain, tapi bukan hitam sebab kita dah tua, maka masih ada syarat-syarat untuk kita buat. Yang pertama sekali, pastikan warna ataupun dye orang sebut. Pewarna itu yang pertama, dia tidak bercampur dengan najis ataupun dia bernajis, ataupun dia sendiri itu najis. Maka kena cari pewarna rambut yang ada cop halal, tanah halal, makna boleh digunakan. Itu yang pertama. Kalau kita warnakan dengan najis ataupun yang bercampur dengan najis, nama dia mutanajis, maka ibadah yang kita buat yang perlukan kepada bersuci tidak sah. Tidak sah. Di antara ibadah yang perlu kepada bersuci tubuh badan kita termasuk rambut kita ialah solat. Solat sehari semalam 5 waktu perlu kepada kebersihan pada tubuh kita, pada tempat kita nak solat, dan pada pakaian yang kita pakai perlu suci daripada najis. Tiba-tiba kita dye rambut kita yang dye jenis bercampur dengan najis ataupun najis, maka hukum dia adalah haram dan ibadat solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bernajis pada tubuh. Itu satu. Sebab tu kena cari dye yang halal. Ada tanah halal Jakim, jalan. Yang suci lah, tuan-tuan. Yang kedua, pastikan pewarna tadi, pewarna yang tidak kalis air. Pewarna yang tidak kalis air. Kalau dia kalis air, mandi wajib tak sah. Mandi wajib ni seluruh bulu-bulu yang ada di tubuh perlu basah. Tak boleh seurat pun yang tidak basah. Sebab tu lambat mandi wajib ni, jadi teliti. Kalau jenis rambut tebal, dia nak kena pastikan rambut dia basah. Dia nak kena yakin betul-betul air masuk sampai ke kulit kepala. Sebab tu mandi wajib dia lambat sikit nak banding dengan mandi biasa, tuan-tuan. Dah kita buat, dah kita yakin dah semua rambut, bulu-bulu di tubuh kita basah, tiba-tiba ada yang tidak basah, dia maaf pada syarak, tak buat tu. Tapi kalau dengan sengaja kita mandi main-main saja, maka tak boleh. Jadi kalau rambut kita didye, diwarnakan, dan warna itu kalis air tak boleh menyerap ke dalam rambut, maka mandi wajib kita tidak sah. Ibadah kita sepanjang rambut kita itu diwarnakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang mana? Ibadah yang perlukan kepada bersuci. Sebab itulah kalau nak buat, dia kena tengok benda-benda macam ni. Benda suci, warna yang suci, kemudian dia tidak kalis air. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kemudian dia tidak, bukan kerana tiru perbuatan orang-orang kafir. Kalau ikut trend orang kafir, maka tak boleh juga. Sebab Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis umum, bab apa pun. Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia dikira kaum tersebut. Jadi benar-benar syarat-syarat ini perlu dijaga kalau kita nak warnakan rambut. Baik, selesai, tuan-tuan.